الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ورسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita berkumpul bersama-sama setelah hampir 2 bulan kita tidak bersama. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan dengan doa. Kita sambung dengan doa kita. Kita mulakan dengan seperti biasa kita akan membaca 10 ayat terawal surah Al-Kahfi dan 10 ayat yang terakhir. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Nah. Alhamdulillah selesai membaca surah Al-Kahfi. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zainal Ishaq selaku pengarah Kompleks Tarbiyah Al-Fadhil Jannah. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ibrahim Istar, tuan guru kita berbagi ini. Tadi kita dah pun membuka majlis kita berbagi ini dengan Al-Fatihah. Jadi tanpa buang masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ibrahim bagi meneruskan kuliah Tuhan kita pada hari ini. Al-Fadhil Masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan pengurusi majlis, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zainal Ishaq yang merupakan pengarah Kota Raja, pengasas dan pemilik Kota Raja. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kerana pada pagi ini kita mengorak langkah memulakan kuliah duha kita setelah terputus selama sebulan lebih. Mudah-mudahan penyambungan ini akan membawa keberkatan dalam aktiviti-aktiviti keagamaan kita dan dapat kita meneruskan usaha kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya, sehingga diiktiraf oleh Allah sebagai hambanya. Bila Allah mengiktiraf kita sebagai hamba, itu tanda Allah nak bagi syurga.
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku, kata Allah. Mudah-mudahan seruan itu kena pada kita. Kita dapat seruan itu dari Allah SWT nanti di akhirat. Dengan syarat kita menjadi orang yang beriman dan beramal saleh, bertakwa dalam hidup ni. Kerana bila takwa baru ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa tu tandanya dia buat segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Itu takwa. Bukan buat yang disuruh, di samping yang dilarang buat juga. Itu bukan takwa lagi. Bila sebut takwa, dia buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Itu baru layak dipanggil takwa. Kalau buat yang disuruh aja belum layak lagi. Mayang aja rajin, tapi dengan wayang pun rajin. Tak ada, belum takwa lagi. Dia boleh kata dia abid boleh. Tapi takwa belum lagi. Menderma aja rajin, wukuf hebat. Kota Raja derma, masjid derma, apa namanya, tahfiz derma, sekolah agama derma, funfair pun derma, joget pun derma, bola sepak pun derma. Itu belum layak dipanggil takwa lagi. Itu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Belum tahu, kita boleh panggil dia dermawan, tapi takwa belum lagi. Kadang-kadang dia diam, sabar aja, tak ada marah-marah. Sabar betul. Anak tak semayang pun sabar. Isteri tak tutup aurat pun sabar. Anak-anak tak kenal Allah dan tak kenal Rasul pun sabar. Itu bukan sabar namanya. Itu orang dayus. Orang dayus, kata Nabi, la yadkhulul jannah, takkan masuk dalam syurga. Jadi kata Syekh Junaid al-Baghdadi, orang yang bertakwa itu bukan saja mengerjakan yang disuruh, tetapi mengerjakan juga yang dilarang. Itu belum lagi jadi orang takwa. Orang yang bertakwa ialah orang yang mengerjakan segala yang disuruh, di samping meninggalkan yang dilarang. Itu baru takwa. Bila takwa, Allah jamin keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Dunia berselamat, Allah janji. Apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Rezeki pun dijamin kalau orang bertakwa tu. Ini semua orang hafal ayat ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar. Makhraja tu jalan keluar. Allah selesai masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je rezeki bagi Tuhan. Itu di dunia ni Allah jamin keselamatan. Di akhirat pun Allah jamin juga. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Surah Hamim Ad-Dukhan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, mereka sentiasa berada di darjat yang selamat, pangkat yang selamat, kedudukan yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun, di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut di syurga tu. Cantik ke tak? Ada kan tak cantik? Syurga tu mana ada yang buruk? Semua cantik-cantik belaka. Burung hantu pun cantik di syurga tu. Burung jampuk pun cantik. Di dunia ni burung hantu takut kita tengok ni buruk no. Tapi di syurga cantik jadinya. Ada air pancut di syurga. Itu jaminan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak selamat, kalau tidak jaminan Allah, kita tak ada pilihan lain. Jadikan diri kita ni orang-orang yang bertakwa. Di antaranya apa? Kita baca ayat tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa nak berjumpa dengan Tuhannya, yang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhan, nak jumpa Tuhan di mana? Di syurga aja. Kota Raja ni tak jumpa, cari-cari tak jumpa. Di Ipoh ni tak jumpa, di Kuala Lumpur tak jumpa. Di Alustar tak jumpa. Di England tak jumpa, di Amerika tak jumpa. Nak jumpa dengan Allah hanya di syurga sahaja.
Jadi artinya siapa yang berharap nak masuk syurga, falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Apa itu amal soleh? Ikut sistem Allah. Itu amal soleh tu. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu baru namanya amal soleh. Udah buat amal soleh? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan mana-mana satu daripada hamba-hambanya. Dapatlah syurga. Bila dapat syurga, di antara nikmat yang ataupun nikmat yang paling besar di syurga apa? Dapat melihat wajah Tuhannya. Itu nikmat paling besar di syurga. Lain tu nikmat belaka, tapi paling besar, paling hebat. Paling yang kita idam-idamkan, iaitu dapat melihat wajah Allah. Itulah nikmat yang paling besar. Sehingga berseri-seri muka orang yang tengok tu. Apa kata Allah? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat menelik. Bukan tengok aja, menelik. Tengok betul-betul. Itu namanya menelik ya. Nazirah. Tengok betul-betul. Belik betul-betul. Bukan saja sepintas lalu aja dah. Itulah yang merupakan nikmat yang paling besar di syurga. Syarat masuk syurga dulu lah. Nak masuk syurga syaratnya hanya dua aja. Beriman dan beramal soleh. Itu janji Allah. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu janji Allah. Surah Al-Baqarah ayat 82 ya. Jadi itu dah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Dengan kita usaha ni datang kepada Kota Raja ni. Dalam musim PKP ni pun datang juga. Mudah-mudahan Allah nilai perjuangan kita ya. Alright, untuk pagi ni kita baca tajuknya sembahyang Jumaat adalah fardu ain. Itu sambungan daripada bulan, bukan bulan sudah, bulan dulu ya. Muka surat berapa tuan-tuan kitab saya tak tahu. Kitab saya muka suratnya 129. Ini kitab lama. Yang baru ni tak tahu muka surat berapa? 136. 136. 136. Kalau Jawi entah. Ada yang kitab Jawi, lain muka suratnya. Saya roaming. Baik, itu tajuk kita pagi ni ya. Yang sudah kita dah baca tentang kelebihan semayang subuh dan isyak berjemaah. Dah kita baca dulu kan? Siapa semayang subuh berjemaah, dia dapat pahala seolah-olah beribadah sepanjang malam. Siapa semayang isyak berjemaah, dia dapat pahala seolah-olah beribadah separuh malam. Kalau dua-dua buat, dapat 1,5 malam. 1,5 malam. Kalau umur 78 tahun, bermula dari 15 tahun, tak pun terhenti subuh dan isyaknya berjemaah, kiralah. Semalam, satu hari, dapat 1,5 malam. Sebulan dapat berapa? Setahun dapat berapa? Kalau 78 tahun berapa? Kalau nak kira lah, tak payah kira lah. Cukup buat aja ya. Bukan suruh kira dah. Bila kira kan takut pula, banyak pahala aku je, tak payah lepas semayang lepas ini. Jangan. Ya. Kena buat. Tapi lebih penting lagi kalau subuh dan isyak tu dapat pahala macam itu, Jumaat lagi pahala. Kerana sembahyang subuh dan isyak berjemaah tu hukumnya fardu kifayah bagi orang lelaki. Jumaat fardu ain bagi orang lelaki perempuan tak ada wajib ya, tapi dia kalau ada ruang boleh dia sembahyang Jumaat. Kota Raja ni boleh dah sembahyang Jumaat. Tapi nak ada tempat khas lah untuk orang wanita. Boleh? Kalau nak buat Kota Raja ni ada khas, jangan mencampur dengan orang lelaki. Boleh. Jadi hukumnya fardu ain bagi lelaki. Bagi perempuan sunat sunat. Baik, kita baca sekarang. Sembahyang Jumaat adalah fardu ain. Apa arti fardu ain? Wajib atas tiap-tiap individu. Lelaki saja. Saya wajib, tuan-tuan wajib, anak-anak lelaki saya wajib, anak-anak lelaki tuan-tuan wajib, abang saya wajib. Segala-galanya lelaki wajib belaka, fardu ain. Tanpa ada uzur
kalau telah jelas kepada anda dari huraian-huraian sebelumnya tentang berita-berita yang warid artinya dicontohi oleh Rasulullah, petikan dari amalan Rasulullah, itu namanya warid. Nah, dan contohi oleh Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ancaman terhadap sesiapa yang meninggalkan jemaah tanpa sesuatu uzur yang betul, maka kini ketahuilah dan yakinlah bahawa sesiapa yang meninggalkan jemaat pula lebih-lebih lagi berhak menerima ancaman tersebut. Ya, dulu dah kita baca di antara tanda-tanda orang munafik itu, dia malas sembahyang subuh dan isyak berjemaah. Itu di antara tanda-tandanya. Kalau nak kena, subuh malas datang, isyak pun malas datang. Itu tanda-tanda orang munafik. Orang munafik itu golongan orang kafir. Ya. Orang kafir ada 4 golongan. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Yang mana tak? Mana yang benar ya? Jadi munafik itu paling teruk, yang paling Allah murkai. Jadi tandanya itu di antaranya dia tak hendak subuh dan isyak berjamaah. Kalau ini pun diancam oleh Rasulullah, diancam oleh Allah, betapa sembahyang jemaah. Kerana hukumnya fardu ain. Sembahyang isyak berjemaah fardu kifayah. Sembahyang subuh berjemaah fardu kifayah. Sembahyang jemaah fardu ain. Mana lebih utama? Mana lebih patut kita buat? Fardu ain ke fardu kifayah? Fardu ain dah dulu, tapi bukan berarti meninggalkan fardu kifayah, buat fardu ain dulu. Kemudian ada peluang buat fardu kifayah juga. Macam membangunkan kota raja ni, fardu kifayah ya. Jadi lebih-lebih lagi lah tentang jemaat ya. Lebih-lebih lagi berhak menerima ancaman dari Allah Taala, ancaman tersebut. Larangan terhadap orang yang meninggalkannya adalah lebih berat kerana sembahyang jemaat itu adalah fardu ain dengan ijma' ulama. Ijma' ulama ni salah satu sumber hukum dalam Islam. Ya, sumber hukum dalam Islam ada berapa? Ada 4. Yang pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ijma' ulama. Yang keempat qiyas. Tapi yang nak qiyas bukan kita, ulama-ulama juga qiyas ya. Itu 4 sumber dalam Islam. Jadi oleh kerana ijma' ulama mengatakan sembahyang jemaah ni besar benar pahalanya, berat benar tuntutannya. Jadi maknanya ulama setuju belaka. Sebab itu kata Nabi apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salasa jumi'a min ghairi uzrin, tabi'allahu ala qalbih." Artinya apa? Barang siapa yang meninggalkan 3 jemaat berturut-turut tanpa uzur, tak ada uzur, demam tidak, sakit tidak, terlantar tidak, kenderaan ada, toko ada, motor ada, hari pun tak hujan, jalan pun lapang, saja tak siok, tanpa uzur tanpa uzur, nescaya Allah akan meterai hatinya. Allah tobakkan hati tobak ni hati yang dah terlalu banyak maksiatnya. Dia ada 4 dalam hati ni. Saya dah cerita di sini ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang pertama, bila kita buat satu dosa, ada titik-titik hitam dalam hati. Namanya ron. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu titik-titik hitam. Buat lagi dosa, buat lagi titik tu tambah top. Udah tak jadi titik hitam lagi. Jadi apa? Jadi kepada quflun. Dah terkunci. Dah lekat hati tu yang hitam tu. Tambah lagi dosa, tok, dah penuh hati di luar tu hitam. Itu namanya tauba'un. Ya. Sudah dimeterai. Tahu meterai? Tahu puteri tak? Bukan puteri ya. Welding, tahu welding? Ada pernah tengok foreman welding bertakar? Mana apanya? Senang ke nanggal? Senang ke cabutnya? Senang ke melekarnya? Itu dah kena tauba'un. Hati itu dah penuh dengan kehitaman. Di luar tu habis hitam tu itu tabak. Tabak alif ain, tabaun ya. Ada tabak hati tu. Macam le orang jatuh dalam ataupun terpelanting ke dalam perodu mengkuang. Tahu ke dia apa perodu mengkuang? Macam mana nak buang durinya? Senang ke susah?
Nak buang satu. Lama ke sekejap masa buangnya? Lama benar satu. Macam itulah. Susah. Tak boleh, payah nak buangnya. Atau macam ceromen udah berkarat. Tak tahu. Dia minta ceromen rumah. Udah berkarat. Mana rupanya? Senang nak buang karat tu. Kalau gosok dengan sponge, tak mau hilang. Gosok dengan kain, tak mau hilang. Kalau digosok dengan beruih dawet, hilang lah. Tapi dengan ceromen-ceromennya hilang, tak boleh pakai lagi lah. Itu tobang. Payah nak buat apa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak berubah ke arah kebaikan, nak jadi orang-orang yang soleh, tak nak lagi melakukan apa-apa dosa, buat sebelum umur 40 tahun. Ya. Kalau dah 40 tahun dosanya masih banyak lagi, ibadahnya masih kurang lagi, payah nak berubah ya, kecuali dengan kehendak Allah Taala. Kalau saja berubah tak payah. Kerana ini sabda Nabi ada, ya. Man atat alaihi arba'una sanah lam yaghlib khairuhu syarruhu falyatahajjaz ilan nar. Barang siapa umurnya dah sampai 40 tahun, kejahatannya belum lagi kebaikannya belum lagi mengatasi kejahatannya. Banyak jahat daripada baik. Pagi-pagi je dah teng radio dah bunyi, TV dah bunyi, tengok drama pula, orang cium dalam drama tu, tengok tuliak mata tu. Kemudian keluar dari rumah dah tengok pohon amoy. Itu je kerjanya. Ya. Kemudian pergi karaoke lah, nari lah dia, joget lah dia, minum arak lah dia. Semayang tidak. Maka bersiap sedialah untuk dimasukkan ke dalam neraka, kata Nabi ya. Man atat alaihi arba'una sanah lam yaghlib khairuhu syarruhu falyatahajjaz ilan nar. Maka bersedialah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Siapa nak neraka? Siapa lalu nahan neraka kat tangan? Sebab itu taubat tu bahayalah ya. Atas dari taubat, ya, udah seperti itu, buat lagi dosa, buat udah luar pun hitam, dalam pun hitam. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Ya, ini dah saya terang dulu di sini dulu ni. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Allah dah tutup hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga dah tutup pendengaran mereka. Lantaklah orang cakap apa pun dia tak peduli, tak dengar. Wa ala absarihim ghishawah, dan ke atas pandangan mereka ada dinding, ada penghalang, ada penghadang. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang amat besar. Itu dah khatam dah. Dah khatam tu dah tak boleh beli lagi dah. Terus kalau mati kafir tu khatam ya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, selagi manusia tu belum mati lagi, kita tak boleh kata dia tu khatam Allah. Tak boleh. Kalau dah mati, baru dia tu masuk dalam golongan khatamallahu ala qulubihim. Seperti apa? Fir'aun dah mati, khatamallahu ala qulubihim. Namrud dah mati, khatamallahu ala qulubihim. Abu Lahab dah mati, khatamallahu ala qulubihim. Abu Jahal dah mati, khatamallahu ala qulubihim ya. Itu boleh. Lagi? Selagi dia hidup tak boleh. Benjamin Netanyahu tak boleh. Mana tahu kan, tanpa dia masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu dia mati macam terus masuk syurga. Dosa tak dikira, dia dalam masa kafir, dosa tak dikira, terus masuk syurga ya. Dan sebagainya. Jadi itu khatam Allah. Jadi 4 golongan. Yang pertama tadi namanya ron. Ingat ni. Yang kedua namanya quflun. Qaf fa lam. Quflun ya. Yang ketiga namanya tabaun. Taba alif ain. Tabaun. Ya. Yang keempat namanya khatam. Mana nak? Nak ron ke, nak quflun ke, nak taba ke, nak khatam? Mana-mana pun tak ada. Jangan buat dosa ya. Itu dia. Jadi kata kita, barang siapa yang meninggalkan 3 jemaat berturut-turut tanpa uzur, nescaya Allah akan memeterai hatinya. Dah termeterai dengan kejahatan. Dia biasa dengan kejahatan, benci dengan kebaikan, seronok dengan maksiat. Kalau kita nafsunya nafsu amarah lah. Kalau dia nisbahkan dengan nafsu ya. Nafsul amarah.
Nafsu amarah itu apa kerjanya? Sentiasa mengajak kepada kejahatan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, jangan sengaja meninggalkan sembahyang jemaat. Ya? Jemaat itu penting. Tuan-tuan aja lah, perempuan tak apa. Perempuan pun jangan melarang suami itu pergi jemaat. Ya, yang belakang bagi kerjasama, siapkan pakaiannya, siapkan serobannya, siapkan air wanginya. Dan bagi apa? Dia tarik kenderaan, bawa lah kereta saya. Jadi maknanya dia membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk melakukan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu bertolong-tolongan dalam perkara-perkara yang berdosa dan juga perkara-perkara yang membawa kepada permusuhan. Itu dia. Ini ancaman dari Nabi ini. Barang siapa yang meninggalkan 3 jemaat berturut-turut dengan tanpa uzur, tak ada uzur. Nescaya Allah akan metrai hatinya. Tak boleh nak buat baik dah. Sebab itu saya kata umur 40 jahatnya. Lepas itu payah bukan tak boleh, payah nak baiknya. Karena hidup dia banyak dengan maksiat dia. Dia sudah sedarah sedaging dengan maksiat. Macam mana angkatlah. Dibela di bapa angkat itu daripada kecil sampai umur 40. Bila umur 40 baru dia kabur dia mak angkatnya. Sebenarnya kamu tu bukan anak mak. Mak kamu ada di ujung kampung tu. Ayah kamu ada di ujung kampung. Petang kan kita pergi rumah dia. Jumpa dengan ayah kamu yang sebenarnya, mak kamu yang sebenarnya. Petang tu pergi jumpa. Anak tu jumpa dengan bapa dan mak benar dengan ayah benar tu. Dia hanya boleh hormat saja, tapi kasih sayang kepada siapa? Kasih sayang anak kepada siapa? Kepada bapa angkat dan mak angkatnya tu. Begitulah orang buat maksiat. Dia bukan tak tahu salah. Dia bukan tak tahu berdosa. Dia bukan tak tahu Allah murka, tapi tak boleh nak berubah. Kerana umurnya dah biasa benar dengan maksiat. Umurnya dah 40, tak pernah melakukan kebaikan. Begitulah ibaratnya. Jadi kalau nak berubah sampai bila? Umur 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Kerana Nabi mula-mula dilantik menjadi Rasul setelah berumur 40 tahun. Hijrah ni ya, bukan masih je tau. Alright. Jadi kalau nak berubah sebelum 40 ya. Kemudian Ibnu Abbas. Gelarannya Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Sepupu Nabi. Abbas ni pak saudara Nabi ya. Radhiyallahu anhuma. Itu anhuma ya, dua-dua orang tu. Mudah-mudahan Allah redha dengan kedua mereka. Pernah ditanya tentang orang yang beribadat di tengah malam, berpuasa di siang hari, akan tetapi tidak bersembahyang jemaat. Maka dijawabnya dia akan masuk neraka. Rajin beribadat malam-malam, tahajud, mayang hajat, mayang istikharah, ditutup dengan witir, tiap malam tu. Tapi hari Jumaat tak nak datang. Apa kata Ibn Abbas? Dia ni akan menjadi ahli neraka. Kerana dia fardu ain. Fardu ain tak buat, masuk neraka lah. Nyatalah tidak wajar bagi seseorang mukmin untuk meninggalkan sembahyang jemaat tanpa sesuatu uzur. Kalau uzur boleh. Kalau musafir boleh tinggal jemaat dengan syarat dia keluar dari rumahnya sebelum subuh. Kalau dia keluar dah lepas subuh, wajib dia sembahyang jemaat ya. Kalau sebelum subuh boleh. Semalam itu boleh. Kalau dia dalam musafir itu boleh lagi ya. Itu dia. Kalau lepas subuh kena berhenti di mana-mana masjid, kena sembahyang jemaat. Wajib dia mendirikan jemaat ya. Begitu. Jadi walaupun dia puasa siang hari malam-malam beribadah, dia tetap akan masuk neraka. Nyatalah tidak wajar bagi seorang mukmin. Mukmin tu orang yang beriman, yang betul diterima imannya tu, orang mukmin, bukan pura-pura. Orang mukmin, orang beriman betul. Lelaki lah, kalau perempuan mukminah ya. Tapi yang wajib sembahyang jemaat tu lelaki atau perempuan? Lelaki ya. Untuk meninggalkan sembahyang tidak wajar ya untuk meninggalkan sembahyang. Tidak wajar bagi seorang mukmin untuk meninggalkan sembahyang jemaat tanpa sesuatu uzur. Kalau tak ada uzur, kena datang. Jauh ke, susah ke, berkenderaan ke, jalan kaki ke, kena datang. Berenang ke, kena datang.
terutama sekali setelah ia mendengar firman Allah Ta'ala berikut. Ini ada ayat yang menyeru kita semua jemaah, ya. Apa ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan sembahyang di hari Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingati Allah. Ya. Fas'au ila zikrillah. Segeralah kamu untuk datang mengingati Allah. Serta meninggalkan jual beli. Orang dah azan jangan jual beli lagi. Macam di Kota Raja ni, kalau orang jual ke Jumaat kedua tu umpamanya, orang dah azan jangan jangan jual beli lagi. Tak sah jual belinya. Datang terus kan. Mendirikan Jumaat. Bila jual beli, itulah yang lebih baik bagi kamu kiranya kamu mengetahui. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi bila disuruh kepada Jumaat, hayya 'alas salah, jangan lagi berjual beli lagi. Jangan berlagu-lagu lagi di kedai dan sebagainya. Jangan masih itu nak ke kedai nak beli rokok dulu tu. Ya, datang ke masjid. Kerana kalau ada jual beli ketika orang tengah azan, tak sah jual belinya, tahu? Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Itu surah Jumaat, ya. Dalam pada itu anda sentiasa mendapati setengah orang mengaku Islam dan beriman. Mereka juga sentiasa mendengar firman Allah dan sabda Rasulnya. Akan tetapi mereka tetap tidak bersembahyang Jumaat tanpa sesuatu uzur yang betul. Ada tak orang kopi itu? Pengarang ni kata ada ni. Padahal pengarang ni bukan nampak pun. Dia buta. Tapi di mana dia tahu keadaan masyarakat, dia tahulah. Tentulah dia tahu tu. Ini orang buta dengar tu. Siapa namanya? Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Ini orang buta ni. Tapi hafal Quran. Hafal beratus-ratus ribu hadis. Boleh nulis kitab tu. Kita udahlah Quran tak hafal, hadis pun tak hafal. Nulis kitab pun tak ada, baca kitab pun tak erti. Ini Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Baru lagi meninggal pun. Bukannya lama benda ni, bukan yang iman dulu, baru lagi meninggal. Baru pun bukan apa dalam kurun inilah, ya. Itu Haddad, ya. Habib Haddad atau Haddad Al-Habib, ya. Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad namanya. Jadi jangan jual beli lagi. Jadi ada itu, kata dia apa? Ada manusia-manusia yang betul. Sembahyang Jumaat rajin tapi tak ada sembahyang Jumaat. Mereka sentiasa mendengar firman Allah, ngaji suka, dengar orang baca Quran suka, pergi tilawah suka. Kemudian membaca hadis pun pandai. Akan tetapi mereka tetap tidak bersembahyang Jumaat tanpa suatu uzur. Tak ada apa alasan. Tak ada uzur langsung. Saja tak siur aja. Ya, tanpa suatu uzur. Yang betul, uzur tu yang diterima Allah Ta'ala lah, ya. Uzur tu macam-macam. Ada yang diterima Allah Ta'ala, ada yang tak diterima Allah, ya. Itu uzur. Alasan-alasan boleh khabar, tapi diterima Allah ke tak? Ataupun jika ada uzur, uzurnya tidak munasabah, yang tidak akan diterima oleh Allah dan Rasulnya, sehingga sah digugurkan daripadanya sembahyang Jumaat yang fardu itu. Ada juga uzur tapi dibenarkan oleh Allah Ta'ala, seperti musafir boleh, kan? Kata pun dia membuat satu kerja yang penting sangat, nak menyelamatkan nyawa orang, boleh dia meninggal, bukan meninggalkan sembahyang, meninggalkan Jumaat boleh, ya. Tapi uzur yang diterima oleh Allah Ta'ala, atau hujan lebat, payung tak ada, itu boleh, masih lagi diterima Allah uzur itu. Tapi uzur saja-saja tak siur, ya. Masjid dekat tapi dia tak lalu, berjalan tak lalu, merangkak lalu, merangkak datang, datang merangkak, naik ke
Kursi roda boleh, naik kursi roda. Itu uzur yang tidak diterima oleh Allah Taala kalau ada uzur pun ya. Ataupun jika ada uzurnya tidak menasabah, yang tidak akan diterima oleh Allah dan Rasulnya, sehingga sah digugurkan daripadanya sembahyang Jumaat yang fardu itu. Hukumnya fardu. Apa itu fardu? Wajib. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu penting wajibnya. Allah datang ke 5 hukum. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Ini asas ni. Wajib artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Haram artinya dibuat dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Sunat apa hukumnya? Apa artinya? Apa istilah sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat, elok. Ini ada orang bila dengar sunat tu juih je, sunat tahu lagi sunat. Udah tak sembahyang sunat. Ya, qabliyah maghrib tak buat, qabliyah isyak tak buat, ba'dah isyak tak buat. Ya, qabliyah Jumaat tak buat. Kerana sunat tak wajib. Ya. Dan sebagainya. Itu sunat. Makruh apa? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Kalau makruh ya. Seperti apa? Makan tangan kiri makruh. Masuk masjid kaki kiri makruh. Makan berdiri makruh. Makan petang makruh. Makan jerin makruh. Lagi apa? Lambung nasi itu kepal-kepal lambung dia kata sambung dengan mulut makruh. Bukan haram ya? Elok ditinggalkan. Merokok makruh ya? Tuan-tuan dan puan-puan, merokok apa hukumnya? Udah diam belakang. Takut nak jawab ya? Apa hukumnya? Puan-puan lah. Apa hukum merokok? Haram. Seorang je boleh jawab. Hukumnya haram tuan-tuan ya dan puan-puan. Apa itu haram? Dibuat dapat dosa, ditinggalkan berpahala, kedudukannya mesti ditinggalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak merokok tu sentiasa pahala tu mengalir. Kerana dia hukumnya haramnya. Itu dia ya. Kemudian makruh tadi. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima harus. Apa itu harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu harus ya. Yang harus yang banyak kita lakukan. Menguap tu harus, bersin tu harus, makan tu harus, minum tu harus, kentut tu harus, tu harus lakukan tu. Tapi bila kita buat, dia tak tinggal menjadi harus. Ya, hukumnya tak tinggal harus. Bila dilaksanakan, dia tukar jadi keempat. Boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Contoh, makan. Makan tu hukum asalnya harus. Tapi bila kita makan, dia boleh jadi wajib. Bila makan jadi wajib? Kalau dia dah buluh. Tahu buluh? Lapar apa benar? Kalau tak makan, tumpur. Masa kita wajib dia makan. Itu dah wajib-wajib. Bila yang haram, makan boleh dah jadi haram. Hukumnya harus asalnya. Tapi bila makan boleh dah jadi haram, boleh. Apa dia? Makan babi haram. Makan rasuah haram. Makan kereta curi haram. Benda tu, benda yang makan tu halal, tapi perbuatan makan tu haram kerana kita curi. Makan binatang yang tidak disembelih ikut nama Allah haram. Sekarang ni kan ada heboh dah. Katel daging. Ya, ada tak? Daging kangaroo. Daging lembu tak sembelih. Daging babi kadang tu. Haram tu ya. Pasal asalnya harus je. Kemudian apa? Sunat. Ada tak boleh nak makan jadi sunat? Boleh. Ya, sebelum makan baca doa dulu. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Sunat hukumnya. Kemudian ikut adab-adab makan. Sunat ya. Boleh nak makan jadi makruh dan cerita makruh cerita. Sunat boleh, sudah, wajib pun sudah, makruh pun sudah, harus, hukumnya harus asalnya. Tapi bila dilaksanakan dia tidak tinggal harus. Dia bertukar menjadi wajib, haram, sunat atau makruh. Itu dia. Jadi sebab itu Jumaat tu hukumnya fardhu ain, wajib ya. Alright, sehingga itu digugurkan daripadanya sembahyang Jumaat yang fardu itu.
Sebelum ini kita telah sebutkan keuzuran yang membolehkan meninggalkan berjamaah. Dulu ni dah ada kita baca ni. Apa benda yang boleh diuzurkan? Untuk kita sembahyang berjemaah ya. Ada bukan sebab apa. Kalau dekat boleh kita semak balik. Ya, ada uzurnya. Di antaranya apa? Kalau hujan lebat, payung tak ada, dan sebagainya. Jalan bahaya, nak pergi masjid bahaya, ada rimau tengangin aja. Macam itu uzur itu dibolehkan. Dibenarkan dia meninggalkan jemaah ya. Itu dia. Yang membolehkan meninggalkan berjemaah itu bila terhalang untuk menghadirinya, ataupun jika boleh maka dengan kesukaran yang berat, teruk penuh, berat penuh, yang tidak mudah ditanggung, dia tak boleh nak tanggung, itu boleh boleh uzur macam itu boleh diterima. Dan ada kalanya tidak mungkin ditanggung sama sekali, tak boleh ditanggung, sakit benar-benar umpamanya ya, sakit benar-benar, masa itu boleh dia boleh diterima uzur itu. Perkara yang sama juga berlaku pada sembahyang Jumaat. Macam itulah juga sembahyang Jumaat ya. Kalau ada benda-benda apa ni, boleh diterima uzurnya tu, tak payah datang tu ya. Begitu yang berlaku pada hari Jumaat, malah lebih utama lagi. Kalau dah uzur tu tinggal kalau Jumaat. Tapi bukan tinggal sembahyang tak boleh tinggal, Jumaat tak boleh tinggal ya. Balik rumah sembahyang Zuhur. Macam kita PKP tu lah, ada tak masa yang tak boleh sembahyang Jumaat? Ada tak? Saya pun ada pernah tak sembahyang Jumaat. Kenapa? Dia hadnya hanya 15 orang aja yang boleh. 15 orang aja boleh sembahyang Jumaat masa tu. Lepas tu baru tambah 40. Baru tambah 40. Kemudian baru dia buka untuk semua jemaah ya. Sebab itu sekarang ni di kampung tu bukan saja di masjid orang sembahyang Jumaat, di surau-surau keliling pun ada dibenarkan oleh pejabat agama untuk didirikan jemaat. Semua surau keliling masjid kampung tu. Ada sembahyang Jumaat. Batu berangkai tu atas bukit tu. Ada dirikan jemaat. Padang tembak kecil je suraunya, boleh dirikan jemaat juga. Batu Putih ada kampung dekat itu. Boleh dirikan jemaat. Masjid Jami' yang lama, masjid lama tu boleh dirikan jemaat. Kerana dibolehkan. Kalau tidak, ada yang tak sembahyang Jumaat ya. Saya sekali ada pernah tak sembahyang Jumaat. Tak boleh keluar. Rupanya dia main telefon. Saya tak dapat angkat telefon tu. Tak dengar. Dia main telefon saya suruh datang. Jadi saya tak ada datang kerana tak dengar telefon tu. Minggu depan tu barulah dia main kabur ya, baru boleh sembahyang Jumaat. Begitulah. Lantaran itu tiada seorang pun yang meninggalkan sembahyang jemaat tanpa uzur yang betul, tak boleh, melainkan dicap seorang munafik. Munafik, siapa nak jadi munafik? Apa arti munafik? 2 bulan sudah hari kita cerita, bukan bulan yang sebelum itu, 2 bulan sudah. Munafik itu apa? Hipokrit, pura-pura beriman tapi sebenarnya tak percaya, itu munafik. Di antara yang paling Allah murka ialah orang munafik. Ada 4 golongan tadi kan? Dah saya sebut tak tadi? Bulan tu dah ada 4 golongan yang kafir. Yang pertama dipanggil murtad, yang kedua dipanggil musyrik, yang ketiga ada 4M tau. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Mana tak? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Mana tak? Mana pun tak ada. Tapi yang paling berat, yang paling Allah murka ialah munafik. Sebab itu Allah tempatkan orang munafik itu di neraka, di tingkatannya yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di neraka, di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Itu orang munafik. Munafik itu istilahnya apa? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Itu munafik. Hipokrit, pura-pura. Tandanya banyak Allah sebut dalam Quran. Tandanya banyak dalam Quran. Bukan nak nyuluh orang ni, untuk berwaspada diri kita. Jangan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang dikira sebagai munafik. Banyak.
Sudah saya bacakan 2 bulan sudah ya. Tanda-tanda orang munafik itu. Ya, lantaran itu tiada seorang pun yang meninggalkan sembahyang jemaat tanpa uzur yang betul melainkan dicap, digolongkan seorang munafik, penyeleweng dari jalan benar dan hak. Jalan benar tu dan jalan hak dia. Ya, hak tu benar lah tu. Al-haqqu min rabbik, yang benar dari Tuhan kamu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu jadi orang yang ragu-ragu. Kalau dari Tuhan, dari dalam Quran ni mesti betul adil tu. Mesti percaya, mesti yakin. Kalau ada dalam Quran, karena dia dari Tuhan kamu. Al-haqqu min rabbik. Yang hak itu dari Tuhan kamu ya. Begitu juga ayat tadi, hak ni benar. Idza nudiya lis salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah ya. Apabila kamu disuruh untuk sembahyang Jumaat, bersegeralah kamu menuju kepada memperingati Allah ya. Wazarul bai'. Wazarul bai' dan tinggalkan jual beli. Itu hak tu dari Tuhan ya, kerana ada dalam Quran. Hanya telah terlindung dari cahaya kebesaran. Hanya telah terlindung dari cahaya kebesaran Allah yang Maha Agung, sehingga ia tidak mengenal lagi hak-hak ketuhanan Allah Ta'ala. Sehingga dia tak menghormati Allah sebagai Tuhan, tak hendak mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. Itu orang munafik lah tu. Orang jahiliah lah tu. Jahiliah sampai sekarang ada. Jahiliah tu bukan dia bingung ada. Dia pandai, menulis pandai, ngarang kitab pandai, berhiburan pandai, bermasyarakat pandai. Ada parlimen di zaman jahiliah dulu tu, namanya Darun Nadwah. Bukan dia orang bidoh, bukan dia orang tu bingung, bukan dia orang bodoh tak. Dipanggil dia jahiliah kerana dia tidak menerima Allah sebagai Tuhan dan tidak menerima Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Itu jahiliah. Artinya jahiliah tu ada tak sekarang ni? Masih ada sampai hari kiamat ada ya jahiliah. Bukan zaman Rasul aja. Sekarang pun masih ada jahiliah. Begitu nama jahiliah ya. Jadi orang munafik seperti itulah. Hanya telah terlindung dari cahaya kebesaran Allah. Dia tak dapat merasakan Allah itu maha besar, merasakan Allah itu maha hebat, merasakan Allah itu maha sempurna, merasakan Allah itu maha mendengar, merasakan Allah itu maha melihat, merasakan Allah itu maha apa lagi? Maha mengetahui. Itulah. Dia terlindung. Tak dapat merasakan kebesaran Allah. Tak ada tajalli. Tajalli itu rasa hati tu. Untuk menghayati kebesaran Allah Ta'ala. Ya. Dia dah terlindung ya. Yang mana seorang hamba tidak akan mencapai kemuliaan kalau tak ada mengagungkan Allah, dia tak akan dapat kemuliaan ya, tak dapat kemuliaan. Kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Tak kenal Allah dalam dunia ni pun dia menderita. Dia tak mau ikut firman Allah di dunia ni pun dia sangsara hidupnya. Jiwa tak tenang, nak meto aja, nak marah aja katanya, gelisah aja hidupnya. Walaupun kaya raya, walaupun berkuasa, walaupun dia jadi pemerintah, pun tak tenang jiwanya. Kerana nak meto, nak marah aja. Sekarang ada tak penyakit orang kafir tu? Orang kafir tu ada tak penyakit? Nombor 1 penyakit mereka tu apa? Islamofobia. Nama penyakit ni tahu? Tahu apa Islamofobia? Penyakit sensitif benar dengan Islam. Bila sebut Islam dia mula mula terkena bom aja. Terkena kan keganasan aja. Kerana ada penyakit Islamofobia. Tak mahu menerima Islam. Dia ngati orang Islam tu pengganas saja. Asal Islam tu mesti nak berperang aja kerjanya. Itu penyakit mereka. Tenang ke? Tak tenang jiwa mereka yang seperti itu. Tak tenang. Tapi orang Islam tenang. Apa saja yang berlaku itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia percayakan qadar dan qada. Dia percayakan itu qadar Allah dan qada Allah sedang diimplementasikan oleh Allah Taala. Jadi tenang jiwanya. COVID-19 pun tenang. Kena ta'an pun tenang. Miskin pun tenang. Kaya lagi tenang. Ada belanja pun tenang. Tak ada belanja pun tenang. Kerana dia tahu itu semua dari Allah Ta'ala.
Tapi orang kafir tu gelisah aja. Miskin gelisah. Ya, malapetaka datang gelisah, semua gelisah aja. Dia tak tenang jiwanya. Menderita tu di dunia lagi menderita. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ya. Mana kata tadi? Melainkan setelah mendirikan hukum hakam Allah tu, melazimkan diri dengan mengerjakannya serta sentiasa memelihara dengan baik, memeliharanya dengan baik. Jadi akhir Jumaat tu kita pelihara betul-betul. Kota Raja ni alhamdulillah tiap Jumaat ada sembahyang Jumaat. Dipanggil pula khatib jemputan. Yang tera-tera. Jadi datanglah orang yang dekat-dekat Taman Meru je masalah datang mari. Ya. Yang jauh-jauh tu kalau nak datang boleh lah. Jangan tuang. Jangan orang Taman Meru di Masjid Taman Meru pun tak datang. Itu melampau benar ya. Jadi melazimkan diri dengan mengerjakannya. Dia jadi budaya. Bila jadi budaya mudahlah, tak ada struggle, tak ada berjuang betul-betul nak datang, tak ada berjuang nak mengaji, tak ada berjuang nak infak dan sebagainya. Ya. Melazimkan diri dengan mengerjakannya serta sentiasa memeliharanya dengan baik. Malah tidak ada keselamatan dan tidak ada pertolongan dari azab dan kemurkaan Allah bagi mereka yang tak sembahyang Jumaat tu. Tidak ada pertolongan dari Allah, tidak ada keringanan siksa dari Allah Taala ya. Tidak ada keselamatan dan tidak ada pertolongan dari azab dan kemurkaan Allah Taala melainkan dengan mendirikan kewajipan itu serta memeliharanya ya. Jadi hari Jumaat nak dipelihara betul-betul. Pagi-pagi lagi sebab hari Jumaat macam-macam ibadah yang patut kita buat ya. Sunat buang kuku hari Jumaat, sunat andam misai hari Jumaat, sunat pelihara janggut pada hari Jumaat, sunat berpakaian elok-elok pada hari Jumaat, sunat berpakaian wangi-wangian pada hari Jumaat. Macam-macam ada benda-benda yang sunat. Ada pula surah-surah yang sunat dibaca pada hari Jumaat, yang antara suratul Kahfi tadi ni. Dan sebagainya. Cuba anda renungkan betapa seorang hamba yang jahat, hamba yang jahat, sembahyang tidak, puasa tidak, apa tidak ya. Pelakunya orang jahat, hamba yang jahat, perilakunya itu boleh berzuhud dalam mencapai kebahagiaan diri dan keberuntungannya. Kalau dia jahat, sembahyang tidak, boleh ke nak zuhud? Boleh ke nak zuhud? Tak menerima Allah sebagai Tuhan, boleh ke zuhud? Boleh ke menerima keadaan zuhud tu, keadaan apa tak ada tu? Tak boleh ya. Dia hendakkan dunia aja. Dia gila dunia, gila pangkat, gila puji sebagainya, gila-gila belaka tu. Kalau dia perangai jahat, perilaku yang jahat. Boleh tak dia berzuhud di dalam mencapai kebahagiaan diri? Kalau dia apa tak ada, bahagia ke? Orang yang sembahyang tidak, puasa tidak, apa tidak tu, kalau dia apa tak ada, miskin kedana, dia bahagia ke tak? Tak ada bahagia. Malahan kadang-kadang dikomplain pun dia. Ini salahnya Tuhan. Tuhan kau tak adil ya Tuhan, kamu bagi aku miskin. Kenapa kamu jadi sian untuk kaya? Ya? Seolah-olah Tuhan itu tak adil. Kerana dia perilakunya jahat. Jadi menyalahkan Tuhan. Boleh kafir jadi ya. Itu orang yang perilaku jahat tu. Orang kafir dia tu kafir lah. Ya. Dan keberuntungan tak ada. Sedangkan ia tidak mempedulikan kerugian itu, dia tak kira. Serta kebinasaannya. Lantak masuk neraka lah. Kata dia aku sampai masuk neraka. Ada orang cakap begitu? Ada orang cakap begitu? Ada ya. Kata dia aku sampai masuk neraka. Ingatnya neraka itu apa? Lalu kena orang neraka tu. Ya. Hingga ia berani meninggalkan hak-hak Allah Ta'ala dan segala fardu yang diwajibkan Allah ke atas dirinya. Kami memohon selamat. Kita nak minta beliau selamat dunia dan akhirat. Selalu dah berdoa. Di antara doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagi? Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Jangan lupa doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah
Wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Apa katanya? Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Itu doa. Jangan lepas itu. Setiap kali ya. Di dunia ni kita nak baik. Apa nak baik dunia tu? Hasanah dalam kehidupan dunia. Apa nak? Kita hendak yang pertama apa? Ketenangan jiwa. Yang kedua, rezeki yang halal yang banyak, yang baik. Yang ketiga, ilmu yang memberi manfaat. Yang keempat, anak-anak yang soleh. Yang kelima, suami-suami yang soleh atau isteri-isteri yang solehah. Yang keenam, bergaul dengan ulama-ulama. Itu kebaikan dunia yang kita nak. Ya? Kesihatan yang baik, itu yang nak kita nak tu. Bukan nak pangkat besar, gaji besar, rumah besar, mentaka besar, cakap besar, itu tak ada. Itu kebaikan dalam dunia tak? Di akhirat apa tak? Kebaikan di akhirat nak apa? Yang pertama, mati beriman. Yang kedua, lepas daripada seksa kubur. Yang ketiga, dapat nikmat dalam kubur. Yang keempat, bangkit dalam kubur dalam keadaan sempurna. Yang kelima, ada kenderaan dari kubur pergi kepada mahsyar. Yang keenam, di padang mahsyar ada lindungan arasy. Yang ketujuh, dihisab dengan hisab yang ringan. Yang ke-8, dapat kitab amalannya dengan tangan kanannya. Yang ke-9, meniti siratul mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Yang ke-10, dapat minum dari telaga Al-Kautsar. Yang ke-11, dapat masuk syurga. Tak habis lagi tu. Yang ke-12, dapat melihat wajah Tuhannya. Itu kebaikan akhirat anda. Ya. Itu yang kita minta tu. Bila sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Tapi kena sebut betul-betul. Ayat Quran ni bukan boleh cincai-cincai tau. Rabbana atina fid dunya hasanah. Panjang na tu. Rabbana panjang. Mad jaiz munfasil. Panjang na tu. Bila sebut hasanah tu berhenti. Bila berhenti tarik nafas. Jangan nafas itu juga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul? Tarik nafas. Wa fil akhirati hasanah. Tarik nafas lagi. Kau nak sambung boleh. Wa fil akhirati hasanatan. Dia dengung ya. Wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dengung tu. Wa qina azabannar. Pasal nun sabdu tu. Wajib al-gunnah ya. Kalau saya 3 kali betul, waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar, jauhilah kami daripada azab api neraka. Itu doa kita. Hendakkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tapi baca betul-betul, kerana ayat Quran tu kena baca betul-betul. Selawat tak apa, marhaban tak apa, berjanji tak apa, Quran kena ikut hukumnya. Baca betul-betul. Macam kita baca surah Al-Kahfi tu, biar betul-betul baca. Yang dengung didengungkan, yang izhar diizharkan, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Tadi alhamdulillah lah betul kerana dipimpin oleh Ustaz Nizam tadi. Kalau tak betul, berdosa baca Quran tu. Kalau tak tahu, siapa nyuruh tak tahu? Belajarlah. Ya. Ini dah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sikit banyak ke? Berhenti nafas tak jaga. Ada dah orang baca apa tu? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh tak orang baca itu? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada tak? Udah hilang satu huruf. Patutnya Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Baru betul. Kau nak sambung? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baru betul. Ini kadang-kadang mula-mula ada salah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun ada bunyi tu. Padahal dua-dua ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Baru betul. Kau nak sambung? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru betul. Kalau tidak, salah. Walaupun dia ustaz, walaupun dia hafal Quran, walaupun dia terror mengaji Quran. Johan pun begitu juga. Kerana tak jaga pernafasan. Itu dia. Selawat tak apa. Boleh. Yang panjang dipendekkan, dipanjangkan tak apa. Sallallahu ala Muhammad. Ada tak bunyi tu? Patutnya mat tu panjang ke pendek? Panjang. Panjang ke pendek? Pendek.
sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Boleh. Tak apa, tak ada berdosa ya. Ya. Tapi Quran tak boleh. No way. Mesti baca Quran ikut tartil. Wa rattilil Quran tartila. Ya. Marhaban minta apa? Marhaban lagi teruk ya. Ada pernah belajar marhaban tak tuan-tuan? Marhaban lelaki. Cuba ke perutnya. Marhaban. Padahal mar tu panjang ke pendek? Min ro datang mar, bukan min ro ya. Ini dah panjang ni. Marhaban. Ya hano, ada ya hano. Mana ada ya hano? Mana ada hang? Ya nur. Patutnya tapi tak sedap. Nak yang sedapnya ya hano, no pula tu. No tu tidak, ini nur tu cahaya. Tak apa. Tak ada berdosa ya. Dan sebagainya ya. Quran no way. Mesti baca dengan tepat. Dengan ikut hukumnya. Alright, kami bermohon selamat dan sejahtera dari Allah Taala. Moga-moga Dia melindungi kita dari akar umbi, kederhakaan dan ketentuan yang jahat. Jangan jadi kita ni orang derhaka dan orang jahat. Minta Tuhan, minta benar pada Tuhan ya. Jadikan kami ni orang yang soleh, orang yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Jangan jadi orang jahat. Boleh tak Allah jadikan kita ni orang jahat? Boleh tak jadikan kita ni pengedar dadah? Boleh tak Allah jadikan kita ni pencuri? Boleh benar kalau Allah nak jadikan. Tapi alhamdulillah Allah tak jadikan kita ni ya. Kemudian dari itu hendaklah anda ketahui bahawa menghadirkan diri untuk bersembahyang Jumaat dengan adanya uzur, dengan adanya uzur yang membolehkan mengerjakannya adalah lebih utama. Benda tu uzur, tapi dia datang juga. Benda tu dia boleh tinggalkan Jumaat dengan keuzuran, tapi dia datang juga. Ya, itu lebih utama, lebih bagus, lebih besar pahalanya. Padahal kalau dia tinggalkan Jumaat tak ada berdosa. Kerana uzur yang dibenarkan oleh syarak. Boleh. Tapi dia datang juga. Itu lebih utama lagi tahu. Dan menunjukkan orang itu sangat menghormati kebesaran serta mengambil berat terhadap hak-haknya. Menunjukkan orang itu memang berat nak melakukan kebaikan, nak melakukan taat. Walaupun uzur dia datang juga. Kaki tak kuat, capek datangnya, tapi dia datang juga. Merangkak datangnya, pergi berjemaah dan sebagainya. Tapi itulah yang lebih utama. Ia juga membuktikan kegemaran orang itu untuk memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Taala. Lagi teruk nak datang, lagi besar pahalanya. Lagi ada ujian nak datang tu, lagi besar pahalanya. Lagi jauh lagi besar pahalanya untuk datang melakukan kebaikan. Serta kegemarannya, serta kegerunannya, gerun kepada Allah Taala, akan ditimpa kemurkaan Allah Taala dan kesiksaannya. Nampak panjang menyonyeng tu. Habis tu ya. Akan datang kita akan baca keutamaan hari Jumaat. Mengapa penting benar hari Jumaat ni? Apa keutamaannya? Apa fadilatnya? Kemudian akan datang kita baca juga perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. Untuk kali ini cukup sekadar itu. Ada bangkangan? Any objection? No objection. Alhamdulillah. Ada soalan? Tak ada soalan. Alhamdulillah juga. Ada? Hayyul Qayyum. Dia boleh hayal pun tak apa ya. Saya tak tahu nahwu. Wallah tanya Ustaz Azhan tentang nahwu ya. Tapi Hayyul Qayyum kalau ikut dalam apa tu Hayyul Qayyum ya. Huwal Hayyul Qayyum. Hayal pun mungkin boleh, saya tak berani nak kritik. Itu tanya orang pakar-pakar nahwu. Saya bukan kerti kat Arab. Yang saya tahu dia kat orang putih. Tanya Ustaz Azhan depan ada belakang Okey, lagi? Minta maaf lah tu boleh jawab soalan tu ya.
Habis? Lagi? Ha. Selawat? Dalam? Sujud? Ha? Dia selawat? Boleh. Yang tak boleh cakap Melayu, yang tak boleh. Selawat boleh. Cakap Arab boleh. Doa ada tak dalam Quran? Doa orang baca qunut tadi ada doa dia. Panjang tak? Mana dalam Quran panjang-panjang, tapi syarat dengan cakap bahasa Arabnya boleh. Selawat boleh, tidak membatalkan sembahyang. Yang tak boleh cakap Melayu, ya Allah. Itu tak boleh dah. Ya Allah tu boleh lagi tau. Berikan aku rezeki. Itu tak boleh, cakap Melayu tak boleh. Kena cakap Arab. Okey, lagi? Habis? Dia seorang je dapat pahala besar. Kerana dalam majlis ilmu ni yang paling besar pahalanya orang yang bertanya. As-sa'il. Nombor 2 baru al-alim yang menjawab. Yang mengajar. Tapi kalau ramai nanya, orang ni nanya, orang ni jawab. 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 Orang ni nanya, sampai banyak pahalanya? Yang menjawab tu dah pahala. Dia dapat satu pahala je. Yang menjawab tu satu. Itu Jadi kalau nak bagi pahala banyak pada saya, bagi soalan banyak. Seorang-seorang misalnya. Bukan saya boleh jawab semua. Kadang tak tahu jawabnya. Tapi jawab juga. Wallahu alam. Jawab juga. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan dalam perjumpaan kita pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.